Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 2, struktur dan fungsi sel. Okey, kita ada dua jenis sel iaitu sel tumbuhan dan juga sel haiwan. So, ini rupa bentuk sel tu. Awak dah belajar daripada sains hari tu kan, masa lower form awak dah tengok dah. Rupa bentuk plant cell macam tu. Untuk sel haiwan macam ni. Okey, tak ada masalah ya untuk bezakan. Right. So, kita tengok secara detail. Secara detailnya, kalau kita tengok tadi, sel tumbuhan dan sel haiwan, kat dalam dia ada benda yang kecil-kecil yang awak nampak tu. Benda yang kecil-kecil awak nampak tu, kita panggil sebagai komponen sel. Maksudnya, bahan-bahan yang berada di dalam kedua-dua sel tersebut, kita panggil sebagai komponen sel. Okey. Jadi, kita nak tengok setiap satu komponen sel tersebut. Right. So, secara keseluruhan, kedua-dua sel ni dia mempunyai 12 komponen sel. Tapi kita akan tengok yang mana ada dekat plant cell sahaja dan yang mana ada dekat animal cell sahaja. Kita akan tengok nantilah. Okey. Jadi, kita go through one by one. Kita tengok komponen yang pertama. Okey. Komponen yang pertama adalah mitokondria. Macam ni bentuk mitokondria Macam tu bentuk dia kalau banyak-banyak. Dan yang sebelah lagi tu yang sekiranya dia satu je lah macam ni. Okey, sekiranya satu dia macam ni. Right. Mitokondria ni bentuk dia adalah berbentuk rod ataupun sfera. Bentuk dia kita nampak kan, rod macam tu kan, panjang macam tu. So, dia terdiri daripada dua lapisan yang berlipat-lipat. Okey, dua lapisan membran bermaksud ini lapisan dalam ni. Okey, layer dia, kemudian lapisan luar ni. Okey, jadi first layer dia actually adalah lapisan dekat luar ni. Second layer lapisan dekat dalam tu. Sebab tu dia dipanggil sebagai mempunyai dua lapisan membran. Right? Yang seterusnya, fungsi mitokondria ni adalah tapak penjanaan tenaga. Maksudnya, dalam sel tu, untuk sel melakukan aktiviti, dia perlukan tenaga. Jadi, komponen yang membekalkan tenaga adalah mitokondria. Okey, boleh? Clear? Sebab mitokondria ni adalah tapak penjanaan tenaga. Tenaga akan dijana dalam bentuk ATP. Macam tu. Maksudnya sekarang ni kelas macam ni. Fungsi mito ni untuk hasilkan tenaga. Tenaga ni, apa nama tenaga tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Adenosine triphosphate. Nama penuh dia. Okay? Clear? Right. So, kita tengok next component adalah centriole. Centriole, macam ni rupa bentuk dia kalau kita tengok. Tapi kalau awak tengok gambar buku teks, awak tak jelas sangat bentuk dia macam ni. Bentuk dia memanjang macam ni. Okey, tapi bentuk dia actually macam ni lah kalau kita besarkan dia. Centriole ni bentuk dia adalah struktur silinder kecil. Kecil. Yang wujud secara berpasangan. Dia ada dekat, dia ada dekat bahagian hujung sel biasanya secara berpasangan. Okey. Dia tidak wujud di dalam sel tumbuhan. Dia tak ada dalam sel tumbuhan. Ada dalam sel haiwan sahaja centriole. Itu specialnya. Kita kena tahu. Right? Fungsi centriole adalah untuk membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel. Apa maksud gentian gelendong tu? Nanti bila kita masuk bab pembahagian sel, kita akan tengok secara detail. Maksudnya sekarang ni centriole ni dia berfungsi masa pembahagian sel. Itu je masuk dalam kepala awak dulu. Nanti kita akan detailkan bila masuk bab pembahagian sel. Macam mana gentian gelendong itu terbentuk. Okay. So, settle next. Alright. Seterusnya, jasad Golgi. Okay. Jasad Golgi, macam ni bentuk dia, jasad Golgi. Okay. Tapi kalau gambar dalam exam, kalau kita tertukar, bentuk dia, kalau awak nak cam, bentuk dia macam ni. Okay. Dia seolah-olah bentuk mangkuk. Boleh tak bentuk dia macam tu? Dia macam mangkuk yang makin ke bawah makin besar macam tu. Okey, dia ada dia punya corak dia tu macam tu. Okey, bentuk dia ya. Okey. So, jasad Golgi ni
terdiri daripada kantung pipih. Kantung pipih lah, yang pipih macam tu, nipis macam tu kan. So, fungsi dia adalah untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia. Saya ulang balik. Proses dia adalah untuk fungsi dia adalah untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia. Bahan kimia tu apa? Contohnya protein, karbohidrat, macam tu ya. Okey, boleh? Ingat ya, jasad Golgi. Okey, so next. Yang seterusnya adalah membran plasma. Okey, macam ni bentuk membran plasma. Awak tahu kan kedudukan membran plasma? Kalau kita tengok daripada sel, okey, kita tengok macam ni kan, this one kan. Okey, so membran plasma ni yang ni. Kalau macam plant cell, ini membran plasma dia tu. Dia bukan dekat bahagian luar sangat tu, bukan dalam sikit. Itu membran plasma. Kalau untuk animal cell, sel haiwan dekat dalam tu, layer yang dalam tu. Layer dia. Itu adalah membran plasma. Yang mana purple tu. Membran plasma. Okey. So, membran plasma ni macam ni struktur dia. Jadi, dia ada bahagian dalam dan juga bahagian luar. Okey, ini adalah bahagian dalamnya. Ini adalah bahagian luar. Awak faham tak maksud saya? Maksud saya kalau kita pergi pada sel tu sendiri, macam ni. Ini bahagian dalam dia. Ini bahagian luar. Kalau yang ni, ini bahagian luar. Ini bahagian dalam sel. Clear Macam tu maksud saya. Okey, so membran plasma ni, dia mempunyai membran luar yang menyeliputi keseluruhan kandungan sel. Maksudnya dia ni melindungi semua bahan-bahan komponen-komponen lain di dalam sel tu. Kita tahu kan? So, dia bersifat telap memilih. Maksudnya separa telap. Hanya sesetengah bahan je yang boleh masuk ataupun yang boleh keluar melaluinya. Bukan semua. Itu maksud separa telap. Okey, separa telap ataupun telap memilih. Itu maksudnya. Bukan semua bahan yang boleh merentasi masuk. Keluar masuk, keluar masuk. No. Dia ada certain je. Sesetengah je. Okey. So, dia ni adalah selaput nipis dan dia juga kenyal. Kenyal tu maksudnya dia fleksibel lah. Dia macam gelang getah yang kenyal macam tu. Fungsi dia adalah untuk mengasingkan kandungan di dalam sel dengan kandungan dekat luar. Dan juga mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sebab dia memang lapisan dekat situ kan. Okey, so next. Kita pergi pada lysosom. Okey, lysosom ni adalah kantung sfera kecil. Dia kecil je bentuk dia ya. Kantung sfera kecil. Diseliputi oleh membran tunggal. This one, yang warna biru ni membran dia. Okey. So, fungsi dia adalah untuk menghidrolisis molekul organik seperti protein, asid nukleik, lipid. Macam tu. Dia untuk hidrolisis molekul organik. Dan lagi satu fungsi dia yang penting adalah dia berfungsi untuk menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Maksudnya kat sini, kalau di dalam sel tersebut ada berlakunya kerosakan organel. Contoh, mitokondria rosak. Tak boleh dah nak menjanakan tenaga dalam bentuk ATP tu. Tak boleh sebab dia dah rosak. Jadi macam mana kita nak buang dia? Macam mana kita nak singkirkan dia? Siapa nak uraikan dia? So, siapa uraikan dia? Lysosom. Okey, sebab lysosom ni dia ada sejenis enzim yang dinamakan sebagai enzim lysosome. Penting ni perkataan. Lysosome. Okey, lysosome ni adalah sejenis enzim yang akan menguraikan komponen-komponen sel yang rosak. Mana-mana komponen sel yang rosak akan diuraikan oleh enzim yang bernama lysosome. Siapa hasilkan lysosome? Siapa produce lysosome? Yang hasilkan lysosome adalah lysosom. Clear? Boleh? Alright. So, kita tengok next. Nukleus.
Okey. Ini bentuk nukleus. Okey, nukleus awak dah tahu kan? Nukleus, okey, dia center dekat situ sel. So, dia komponen paling besar dalam sel, berfungsi mengawal segala aktiviti sel. Tak ada apalah, senang. Next. Ribosom. This one ribosom. Hok mana ribosom? Ribosom tu yang titik-titik hitam itu adalah ribosom. Titik-titik hitam tu. Kecil-kecil hitam tu adalah ribosom. Okey, ribosom ni bentuk dia kecil, padat, berbentuk sfera. Okey, dia terdiri daripada protein dan juga RNA. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah tapak sintesis protein. Penting. Soalan selalu tanya. Apakah fungsi ribosom? Ribosom adalah tapak sintesis protein. So next, jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma kita ada dua jenis. Satu jalinan endoplasma kasar yang berwarna merah tu. Kenapa nama dia jalinan endoplasma kasar? Disebabkan oleh pada permukaan dia dipenuhi dengan bintik-bintik yang bernama ribosom. Tadi, kecil-kecil ribosom tadi tu. Sebab tu nama dia jalinan endoplasma kasar. Maksud permukaan dia kasar sebab dia ada bintik-bintik ribosom. Dan yang lagi satu, yang warna cerah tu, itu adalah jalinan endoplasma licin. Jalinan endoplasma licin ni dia smooth je, dia flawless je, dia licin. Dia tak ada sebarang ribosom atau apa. Sebab tu nama dia jalinan endoplasma licin. Okey, fungsi jalinan endoplasma kasar ni adalah untuk mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Sebab tadi kan kita dah belajar, ribosom berfungsi untuk mensintesis protein kan? So, siapa yang angkut protein dia? Jalinan endoplasma kasar. Alright. Sebab jalinan endoplasma licin ni pula, fungsi dia adalah untuk mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid. Sesuailah dengan struktur dia yang licin kan? Jadi, dia berfungsi untuk mengangkut, dia berfungsi untuk mensintesis dan mengangkut gliserol dan juga lipid. Okay, next. Alright, organ yang seterusnya, komponen. Komponen yang seterusnya adalah vakul. Okay, this one lah vakul. Semua orang kenal vakul kan? Alright, berisi cecair iaitu subsel. Okay. So, fungsi dia ni adalah mengandungi air dan juga komponen-komponen subsel seperti asid organik, air, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, macam itulah. Banyaklah komponen subsel tu. So, fungsi dia adalah untuk menjadikan sel itu segar. Okey, menjadikan sel itu segar dan terlibat dalam pengawal aturan osmosis dalam sel. Maksudnya dia kawal jumlah air. Standard lah. Okey, next, kloroplas. Kloroplas ni berbentuk bujur. Okey, biasanya standardnya berwarna hijau. Kenapa dia berwarna hijau? Sebab dia mempunyai klorofil. Klorofil tu ya yang sebenarnya yang memberikan kehijauan warna pada daun. Dan warna hijau disebabkan oleh ada komponen klorofil. Okey, fungsi klorofil ni adalah untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Okey, settle next. Cytoplasma. Okey, cytoplasma semua orang tahu. Inilah cytoplasma ni yang warna biru ni kan. Tempat dia cytoplasma. So, cytoplasma ni dia seperti jelly. Dia lembik-lembik macam jelly gitu. Okey, fungsi dia sebagai medium tindak balas baju kimia. Tak ada apalah. Maksudnya apa tindak balas baju kimia? Berlaku dekat dalam tu lah. Right, next. Dinding sel. So, dinding sel satu lapisan yang kuat dan tegar. Ini semua orang tahu. Bersifat telap sepenuhnya. Tadi kalau kita tengok untuk membran plasma, dia bersifat apa? Dia bersifat separatelap. Okey, ataupun telap memilih. Tapi kalau dinding sel, dia adalah telap sepenuhnya. Maksudnya di sini, apa-apa bahan tak boleh nak lalu sebab dia kuat, dia rigid. Dia macam dinding rumah kita. Okey, orang tak boleh masuk menerusi dinding. Gitu. So, fungsi dia adalah untuk mengekalkan bentuk sel dan sebagai sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Alright. So, okey, kita tengok slide yang seterusnya dulu. Perbandingan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Persamaan.
Kedua-dua sel mempunyai nukleus, cytoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondria, jaringan endoplasma, kasar licin dan juga ribosom. Alright, perbezaan. Ini penting. Awak tengok betul-betul pasal perbezaan ni. Sel tumbuhan, apa yang hanya ada pada sel tumbuhan sahaja? Apa yang ada hanya pada sel haiwan sahaja? Okey, kita go through one by one. Yang pertama, kalau sel tumbuhan bentuk sel tetap. Kalau sel haiwan, bentuk dia tidak tetap. Sebab dia tak ada dinding sel. Sel tumbuhan ada dinding sel. Sel haiwan tiada dinding sel. Sel tumbuhan ada kloroplas sebab dia melakukan proses fotosintesis. Sel haiwan tiada kloroplas. Sel tumbuhan ada vakul yang besar. Sel haiwan tiada vakul ataupun kalau ada dia kecil sangat. Okey, sel tumbuhan simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Kalau sel haiwan, glycogen. Sel tumbuhan sel tumbuhan tiada sentriol. Sebab kita belajar tadi, sentriol berfungsi untuk pembahagian sel. Untuk sel haiwan. Jadi, dia hanya ada di dalam sel haiwan sahaja. Okey? Right. So, inilah untuk 2.1 bab 2. Jadi, sebelum kita tutup untuk 2.1, kita ada kerja. Inilah kerja awak. Right.